Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Ya, saudara Syah Ibrahim, saudara Sairul Azam. Kita juga dengan saudara Zamari LC, saudara Mustafa Ilyas, Rosli Le. Ini teman-teman yang sentiasa bersama dengan saya termasuk pembalasan masyar. Tak betul balon. Yalah gitu. Puan Aminah daripada Terengganu, Mazli Syamsuddin, saudara Mimi, apa khabar? Ibrahim Cik Muda, saudara Fazil Awang, apa khabar? Saudara Musyaril Nazin daripada Gombak, saudara Musyaril. Kita juga dengan saudara Azali Kasim, saudara Oping Temu, saudara Zamari Abdullah, saudara Mansur Wahab, saudara Aziz Ali, Muhammad Hashim Mat Din, saudara Munim Ahmad, apa khabar anda? Salam. Saudara Salim Yassin, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Man JB, saudara Antun, itu juga Cik Mat Mohaini dari Taiping Perak, saudara Mat Mohaini. Mat Sepanajaya, salam pencerahan, saudara Fazil Yub. Kita juga dengan Saad Harun, saudara Mansur Wahab. Tak ketinggalan saudara Syukur Jamil, saudara Tailong, apa khabar? Sastria Setiawan. Sastria Setiawan daripada Mengembu. Yang mana tak sempat saya santun tu, jangan marah. Saudara laju sangat naiknya, saudara Abu Samah. Jadi jangan lupa juga saudara like, share dan subscribe di Instagram. Instagram ini kalau sesuatu berlaku kepada Facebook, bolehlah saudara masuk ke Instagram. Saudara BK. Yang awal pertama, saudara Badrul, Muhammad Jafri, saudara Muhammad Asri Dir, saudara Zul, FZ, Niza Fikri, Yaman Waras, Puan Kamariah, Haji Nur, saudara Hazrul Aidi. Ini di Instagram. Saudara Jaka Linglung, apa khabar daripada Taiping, daripada Penang, saudara Man JB, Rosnin Kurungot, saudara Al Jabar, saudara Alun Yahya, saudara Saidi alias Puan Hamisah Desa, saudara Abdul Hamid Rosli, saudara Puan Kalsum, Supar Kamsi di Instagram, saudara Ahmad, saudara Kopral Darus, apa khabar saudara, saudara Abdul Rahman, Rosnin Kurungot. Salam bahagia untuk semua. Itu juga Ridwan, Selamat Syaril, dan saya harus menyantuni banyak cerita hari ini, saudara. Macam-macam yang masuk dalam wall saya. Baik, saudara. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, 7 September. Hari yang ke-903 COVID melanda negara kita. Laporan daripada saudara Jamil Idris dan Rio di Universiti Malaya. Nampaknya ada peningkatan, saudara. Nak buat macam mana? Ada peningkatan pula. Dah elok dah kemarin 1486. Tapi semalam jangkitan meningkat kepada 2067. Menjadikan jumlah jangkitan adalah 4,795,681. Dan kabarnya semalam ada 6 kematian. Saya melihat dari dapatan saya lihat daripada apa yang dilaporkan oleh saudara Jamil Idris bersama juga dengan saudara Rio dari Universiti Malaya, terdapat peningkatan jangkitan di 13 buah negeri. Saudara, peningkatan di 13 buah negeri dan susut cuma di 2 negeri saja. Sementara Pulau Pinang kekal pada angka 62 jangkitan. Perak meningkat kepada 145. Begitu juga Selangor turut meningkat 589. Wilayah Persekutuan meningkat 454. Sabah juga meningkat pada 160. Dan yang menghairankan saya, Sarawak tiba-tiba meningkat kepada 132. Inilah 5 negeri yang jangkitannya di atas 100 jangkitan. Lain-lain negeri, alhamdulillah, masih lagi bertahan di bawah angka 100. Itu saja yang saya dapat laporkan hari ini, saudara, berhubung dengan kedudukan COVID-19, saudara. Samping itu, saudara, jangan lupa kita minta izin masuk e-commerce. Kalau saudara mempunyai produk wawar dalam keadaan ekonomi yang sebegini, yang perlu diwawarkan produk saudara, sila hubungi Al-Azhar 0113041241 bagi membolehkan saya menghebahkan produk saudara. Hubungi Al-Azhar. Sebab Al-Azhar dia masih memasarkan setangi bakurnya dan juga minyak wangi daripada tanah Arab. Memang sedap wanginya tu. Juga gula O. Gula O ini adalah mereka yang
mahu mengurangkan jumlah gula dalam kandungan darah dan juga dalam badannya, kerana gula O ini tidak mempunyai kalori, saudara. Jangan lupa, Siti Farehah di talian 017 711 4300. Siti Farehah tentulah dendeng manis Siti Farehah. Harga masih lagi kekal harga lama, walaupun harga naik, daging naik, barang-barang yang lain juga naik, tapi dia masih mengekalkan harga lamanya. Itu dendeng manis Siti Farehah. Boleh hubungi beliau di talian 017 711 4300. Bagi teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, boleh hubungi Syauqi di talian 012 357 5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara. Ini untuk Lembah Kelang, saudara. Grade AAA, harga di bawah harga pasaran, saudara. Dan akhir sekali, tentulah makanan kegemaran saya. Elok anda miliki. Pesanlah daripada Nizam di talian 019 435 1203. Dan popiang sira Lady Maria. Sedap, saudara, makannya. Pedas, rangup dan manis. Mampu milik, mampu rasa, mampu makan. Sedap, saudara. Sambil-sambil melabun, makan popiang sira Lady Maria memang mengasyikkan, saudara. Baik. Itulah saja sedikit tentang e-commerce kita. Kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Kerana bagi sesiapa yang mengeluarkan sesuatu daripada harta kepunyaannya dengan ikhlas kerana Allah SWT, kemudiannya dia percaya, dia yakin bahawa di sebalik pemberian itu akan ada ganjaran yang lebih baik disediakan oleh Allah SWT untuknya, maka dia adalah di antara mereka yang beriman. Kerana terdapat dua nilai yang perlu kita pegang, saudara. Pertama, sentiasa bersedekah dengan penuh hati yang ikhlas. Kedua, kita yakin bahawa Allah SWT akan menyediakan balasan yang lebih baik untuk kita. Hanya dengan kedua nilai ini, seorang manusia itu akan berasa betapa kerdil dan kecilnya pemberiannya dan semakin ringan tangannya untuk sentiasa memberi sedekah, saudara. Kerana manusia sebegini sentiasa merasakan apalah sangat pemberian itu berbanding dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepadanya dan apa yang dikurniakan oleh Allah di akhirat kelak. Kerana sikap ini, tangannya sentiasa berasa ringan, menyeluk saku dan mengulurkan apa saja nilai bantuan yang mampu diberikan tanpa ragu-ragu. Pemberian yang ikhlas, selalunya kita akan memberi dengan tersenyum lebar di saat tangan mengulur sesuatu kepada mereka yang memerlukan. Bukan senyuman sinis ataupun ingin menutup kesedihan. Namun ia adalah senyuman tanda kebahagiaan. Kerana dia tahu apa yang dikeluarkan olehnya itu tidak akan pergi dan berlalu sia-sia. Sebaliknya, ia mengundang rahmat dan pemberian yang lebih baik daripada Allah. Oleh itu, saudara, ketika kita bersedekah, mohonlah dalam diri semoga Allah SWT membersihkan kita daripada segala kekotoran zahir dan batin yang mampu mengundang amarahnya, saudara. Jadi, saudara, jangan lupa sentiasa bersedekah. Baik. Usai naluri kehidupan, kita masuk segmen Mutiara Kata. Kerana seorang teman menghantar kiriman kepada saya, dia kata, sebagai seorang yang beriman, kita dianjurkan untuk tidak bergembira di atas kesedihan orang lain. Sebaliknya, kita bermuhasabah atas kesedihan tersebut dan menginsafi bahawa Allah Maha Berkuasa lagi Maha Mengetahui dengan mengatasi perancangannya. Ingat, saudara, itu kata-kata mutiara daripada teman kita yang menghantar kiriman pada saya. Saudara, saya lain tak ada. Saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara agar sentiasa tidak berbelanja tanpa had. Kerana kita bimbang, kalau pimpinan negara berbelanja tanpa had, maka negara akan menuju kemuflisan, saudara. Ini paling penting, saudara. Sebab setiap sen wang negara yang mahu dibelanjakan mesti mendapat kelulusan daripada Parlimen, saudara. Bicara kita malam ini, situasi semakin celaru. Apa yang saya maksudkan dengan situasi makin celaru? Sabar dulu, saudara, kita santun pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, hari malam pergi ke Baruh, menenang-nenang sarang lebah. Air kolam mula keruh, orang berenang mula kelabah. Ini bahasa kiasan, saudara. Air di kolam semakin keruh, maka orang yang berenang mula merasa gelabah. Pak Nazim menjelaskan maksud menenang itu adalah meninjau. Tinjau nak menunjukkan
menunjukkan arah tujuannya. Ya. Tambah Pak Nazil, atas kotak diletak ketupat, rasa Kak Ani serba tak kena. Wahai katak si katak lompat, selepas ini lompat ke mana? Pak Nazir bertanya pada mereka yang melompat, saudara. Selama ini mereka melompat ke sana, melompat ke sini. Jadi, akhirnya kali ini bila datang hadir musim pilihan raya, nak lompat ke mana pula. Dan kita sudah pun mewujudkan undang-undang Akta Anti Lompat, saudara. Malam ini saya tidak membicarakan tentang gedung ilmu kerana saya rasa banyak benda yang perlu dibicarakan, saudara. Banyak sangat. Tapi sebelum itu saya perlu mengingatkan. Ini mesti saya buat. Kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel, YouTube dan sebagainya, anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saudara Zainal, Mat Ali, Saudara Zul, Saudara Man, Saudara Puan Juwita Putih. Kerana saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua suntingan ataupun komen yang anda lakukan. Ini adalah pencerahan politik, matlamatnya tidak lain tidak bukan hanya sekadar memberi informasi supaya warga kita dalam sentiasa memiliki informasi yang tepat. Jadi saudara, dan bila saya memberi informasi ini, bila saya memberi pencerahan, paksi kita satu saja. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah, saudara. Kiranya anda mau menyantuni sebarang persoalan, santunlah dengan bahasa yang baik. Kalau anda nak bertukar fikiran sama-sama teman-teman dalam live saya ini, gunakanlah bahasa yang harmonis. Kerana kita warga cinta damai, saudara. Ingat tu, saudara. Meskipun hari ini cuaca panas, tapi petang masih lagi seperti biasa, hujan, saudara. Jadi sebab itu berhati-hati, saudara. Kerana semalam saya diberitakan bahawa hujan lebat selama 3 jam akhirnya mengakibatkan banjir kilat di Taman Bayu Sejahtera dan Kampung Sungai Batu di Baling, ya, saudara. Menurut Pegawai Angkatan Pertahanan Awam, Lieutenant Muhammad Faizul Abdul Aziz, pihaknya menerima panggilan memaklumkan kejadian banjir itu pada jam 6 petang semalam. Setakat ini jumlah mangsa terjejas masih dalam siasatan dan air Sungai Ketil melimpah dengan cepat dan memasuki rumah penduduk yang tinggal berdekatan dengan tebing sungai. Teman-teman yang tinggal berhampiran dengan sungai, kalau hujan lebat, berhati-hati, sialah. Kalau perlu dipindahkan, kita pindah segera, saudara. Kerana laporan Jabatan Meteorologi Malaysia, ia menjangkakan bahawa hujan berlanjutan sehingga Februari, saudara, di seluruh semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Kerana garis badai adalah garisan ribut petir yang terbentuk akibat penumpuan angin dan ia boleh berlarutan sehingga beberapa jam. Jadi semua boleh katakan hampir semua negeri. Menjelang Februari 2023, hampir semua negeri, kebanyakannya semenanjung, bakal menerima tumpahan hujan yang besar, yang banyak. Ini kesan daripada itu, banjir besar akan berlaku. Ini laporan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, saudara. Jadi mulai hari ini yang akan datang, berhati-hati, saudara. Kalau tengok hujan lebat, segeralah kita bersiap diri kerana banjir besar mungkin berlaku. Saya tak kata, tapi ini laporan daripada Met Malaysia. Sehingga ini berlarutan sampailah hujung tahun ini. Saya pun tak tahu apa nak jadi negara kita kalau keadaan begitu. Banjir, macam mana dengan kehidupan rakyat, saudara? Kerana dengan keadaan begitu, nak bekerja pun susah, nak berniaga pun tak boleh, saudara. Kerana hari ini, saudara, semalam dan hari ini, laporan yang saya terima, ringgit kita ni, ringgit Malaysia, wang negara kita semakin merudum nilainya. Semalam RM5, RM1 Amerika bersamaan dengan RM4.50. Tapi hari ini kabarnya meningkat lagi. Itu keadaan, saudara. Data indeks pengurusan pembelian, iaitu bukan pembuatan SMM bagi Ogos, mencatatkan bacaan yang jauh lebih tinggi. Tetapi bagaimanapun nilai kita susut. Itu laporan bernama. Malahan bernama melaporkan rizab antarabangsa bank negara kita susut kepada 108.2 bilion pada 30 Ogos yang lalu.
daripada 110.9 bilion setakat 15 Ogos. Paras Reserve itu memadai untuk membiayai 5.4 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 1.1 kali jumlah hutang luar negara pada jangka pendek. Ini keadaan negara kita, saudara. Banyaklah laporan yang saya terima. Kalau saya baca nanti, saudara pun pening kepala. Saya tengok pun pening. Kerana modal liability lah, soal reserve lah, soal... Nampaknya ekonomi kita masih lagi dalam suasana yang limbo, saudara. Malahan, kita dapat lihat kerajaan terpaksa membayar sekitar 58 bilion untuk membayar subsidi agar tarif elektrik kekal pada harga yang telah pun ditetapkan. Jadi bagaimana kalau masih lagi ringgit kita berterusan susut sebab tenaga elektrik ini menggunakan bahan minyak dan juga minyak diesel ataupun arang batu. Arang batu kita import. Tentulah ia akan meningkat pengeluarannya, saudara, dan harganya pun meningkat. Jadi teman-teman berhati-hati. Ekonomi kita sudah mula, sebab mana yang saya katakan, terjahan, tsunami ekonomi sudah berada di ambang pintu kita. Berhati-hati, saudara, dalam keadaan yang tak menentu ini. Saudara. Tapi saya tengok pula tiba-tiba Menteri Kesihatan Khadijah Jamaluddin dia kata pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan dalam bangunan atau di tempat tertutup dan berkuat kuasa serta-merta. Jadi ini kerana berdasarkan penilaian semasa dikatakan tak ada keperluan lagi untuk memakai pelitup muka. Tapi kalau yang dalam bangunan terpulang pada tuan punya bangunan nak meletakkan syarat dan sebagainya. Saya cuma timbul persoalan pada saya. Bagaimana dengan isu undang-undang? Sebab dulu kalau tak pakai pelitup muka, kita dikenakan compound. Apakah sudah dibawa ke parlimen? Apakah undang-undang yang selama ini dikenakan itu valid ataupun ada legitimate-nya? Ini persoalan. Bukan boleh buat undang-undang sebegitu saja. Nak tarik. Nak kenakan. Ini masalah, saudara. Jadi saya tak tahulah apa nak jadi. Sebab apakah persoalan penggunaan pelitup ini sudah diangkat. Ini keadaan banyak orang tak tahu. Saya khawatir kerana ramai yang kena saman. Kerana tidak makan pelitup muka. Ada yang kena bayar RM700, ada yang kena RM1,000 dan sebagainya. Jadi bagaimana dengan undang-undang negara kita? Janganlah pula jadikan negara kita undang-undangnya dalam keadaan yang macam limbo lah, saudara. Sebab itu saya mengharapkan lain kali kalau nak buat satu, fikirkan dulu. Ini banyak menyusahkan orang. Tak tahulah kerana mungkin mak dia tak bertanding lagi akan datang. Maka apa yang telah diadakan, diangkatnya supaya tak ada lagi nak kena bayaran, tak kena denda dan sebagainya. Saya tak tahulah. Saya tengok keadaannya. Memang tidak begitu menyenangkan fikiran kita bagaimana pemimpin. Mereka ikut sembrono je. Bagaimanapun, saudara, semalam bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun memfailkan semakan. Sebagaimana yang saya katakan tempoh hari bahawa tentulah Datuk Seri Najib akan mengemukakan semakan terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengenakan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Dan waktu itu beliau turut memohon agar pihak pembelaannya diberikan kebenaran untuk memulakan semakan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam aturan 137 Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 sebelum hujah didengar. Jadi permohonan tersebut difailkan petang semalam melalui firma guaman Tuan Syafiq & Co. Atas alasan hak Datuk Seri Najib sebagaimana dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan telah dinafikan. Jadi secara keseluruhannya keputusan-keputusan yang dipohon oleh Ahli Parlimen Pekan itu antaranya keputusan menolak permohonan pembelaan untuk memasukkan bukti baru. Sebab itu dia minta disemak semula. Kerana keputusan yang menolak permohonan pembelaan untuk menangguhkan prosiding rayuan. Keputusan menolak permohonan pembelaan agar Ketua Hakim Negara menarik diri. Keputusan untuk mengesahkan sabitan. Keputusan berhubung kegagalan Mahkamah Persekutuan untuk meminta pihak-pihak berhujah secara berasingan mengenai hukuman. Jadi, saudara, itu keadaannya. Dan semangat saya kata semalam, Speaker telah pun mengesahkan bahawa Datuk Seri Najib telah pun mengemukakan petisyen pengampunan. Jadi sama-samalah kita tunggu, saudara. Jangan berbahas. Macam-macam saya terima
persoalannya sekarang. Dan berhubung dengan kedudukan Yang Berhormat Presiden UMNO, Datuk Seri Zaid Hamidi di Shah Alam, Mahkamah Tinggi hari ini telah pun menetapkan bahawa pada 23 September sama ada mahkamah akan membuat keputusan apakah Datuk Seri Dr. Zaid Hamidi dibebaskan atau dipanggil untuk membela diri atas 40 pertuduhan menerima rasuah daripada Alta Kirana Sdn Bhd. Saya tengok juga dalam kiriman, dalam Facebook, dalam media sosial, ada mengatakan jatuh hukum pada 23 September. Tidak. Kena faham. Negara kita, undang-undang kita ini lengkap. Iaitu setiap seorang itu apabila ada prima facie, maka dia akan membela diri. Waktu itu adalah perbicaraan. Sekarang ni nak menentukan apakah ada prima facie. Itu cerita dia, saudara. Jangan saya tengok dalam media sosial. Lebih-lebih lagi mereka yang tidak senang dengan UMNO ni, ada yang kata jatuh hukum, ada yang kata 20 tahun penjara, ada yang kata 23 tahun penjara, ada yang kata 40 tahun dan macam-macam. Sebenarnya kita jangan terpengaruh dengan sebarang dakwaan yang dibuat oleh pihak-pihak media sosial yang cuba untuk mengelirukan fikiran kita, saudara. Ini keadaan saya harus berpesan pada anda semua. Bila bercakap soal undang-undang, kita ada tamadinahnya. Kerana menurut Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa, beliau telah pun memutuskan bahawa pada 23 bulan nanti sama ada Datuk Seri Zahid mempunyai tuduhan terhadap Datuk Seri Zahid itu ada prima facie-nya. Ini Hakim adalah Datuk Muhammad Yazid Mustafa. Ini keadaannya. Tadi pun dengar perbicaraannya, ada juga berbalas-balas antara pendakwa raya dengan Raja Norella dengan pihak peguam. Marah sana marah sini. Saya tengok keadaannya kenapa berhujah jadi seolah-olah macam jadi perbalan peribadi pula. Biarlah kita berbicaralah. Sebab macam mana saya katakan di mahkamah, tugas pendakwa raya adalah membuktikan orang yang dituduh bersalah. Dan tugas peguam bela adalah membuktikan orang yang dituduh tidak bersalah. Itu saja, saudara. Tidak lebih daripada itu. Jadi kita tunggulah pada 23 nanti. Cuma saya tengok semalam juga, kita lepas pandang rupanya, bahawa hasrat Menteri daripada Parti Keadilan dulu, lepas tu dia masuk Bersatu, kemudian dia turun sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia, iaitu Zuraidah Kamarudin. Beliau gagal untuk membatalkan saman yang dikemukakan oleh Parti Keadilan yang mendakwa beliau melanggar syarat bond yang mengikatnya kepada parti tersebut. Panel 3 hakim yang diketuai oleh Dato' Wazir Alam Maidin dalam keputusan sebulat suara berkata mereka bersetuju dengan dapatan Mahkamah Tinggi bahawa isu kesahihan dan sah kontrak di antara Zuraidah dan PKR hanya boleh ditentukan melalui perbicaraan penuh. Jadi mahkamah perlu mendengar penuh secara berdokumen maupun lisan. Jadi Zuraidah Kamarudin bersedialah bahawa Parti Keadilan telah pun mengemukakan saman, kabarnya sebanyak mendakwa Zuraidah telah bersetuju untuk bayar parti sejumlah 10 juta ringgit. Selewat-lewatnya 7 hari. Bagaimanapun PKR turut menuntut agar Zuraidah membayar 12 juta 49,459 ringgit 20 sen mengikut Seksyen 71 Akta Kontrak. Faedah 5% tahun. Kos dan relief yang lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Musim sekarang ni, saudara, musim orang politik. Tak henti-henti orang politik lepas seorang-seorang naik ke mahkamah. Itu keadaannya, saudara. Daripada Datuk Seri Najib, Datuk Zahid, Datuk Aziz, kemudian Zuraidah dan ramai lagi akan naik. Saudara, macam mana saya katakan 2 hari lepas, Rafizi pun dah pun disiasat dan besar kemungkinan akan turut diseret ke mahkamah. Datuk Dr. Latif juga mungkin akan diseret ke mahkamah. Ramailah lagi yang akan menjadi kluster mahkamah. Jadi tak bolehlah kita nak tuduh UMNO saja kluster mahkamah. Malahan saya terima juga satu kiriman. Ini saya nak tanya, berani ke Dr. Mahathir menyaman media daripada Taiwan?
terdapat satu expose ataupun pendedahan daripada media Taiwan yang hantar pada saya, katanya daripada tahun 1984 hingga 1999 terdapat sejumlah wang yang besar yang didepositkan oleh Dr. Mahathir. Saya tak mau cerita lebih daripada itulah, tapi kalau benda tak betul, sewajarnya Dr. Mahathir dan anak-anaknya maupun kroninya mengambil tindakan terhadap media daripada Taiwan itu. Besar jumlahnya, saudara. Kalau saya sebut nanti, saya pula yang kena. Jadi saya menyatakan begitu. Cuma saya lihat, dalam waktu yang sama, saya melihat ada satu kenyataan daripada Datuk Hamidah Osman. Datuk Hamidah Osman, dia secara jelas melalui media sosial, dia membuat perakuan bahawa tuduhan yang dikatakan Datuk Seri Zahid bertemu dengan Dr. Mahathir untuk melepaskan diri kerana ada saman yang sedang berjalan yang akan berbangkit nanti, bahawa katanya Dr. Mahathir menuduh Datuk Seri Zahid jumpa beliau untuk melepaskan daripada kes-kes mahkamah. Jadi menurut Datuk Hamidah Osman, tak ada benda tu. Dia kata pertemuan pertama dibuat awal Jun selepas Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, selepas UMNO Barisan Nasional kalah pada 9 Mei. Jadi awal Jun, dia kata wakil Dr. Mahathir itu Khairuddin Abu Hassan menyampaikan permintaan Dr. Mahathir untuk bertemu dengan Dr. Zahid. Jadi Dr. Zahid kata okeylah, nak jumpa-jumpa lah. Kita dah kalah, tak ada masalah. Jadi dalam pertemuan itu, Khairuddin menyampaikan hasrat Dr. Mahathir supaya UMNO ini dibubarkan. Supaya dibawa ahli UMNO, ahli Parlimen UMNO dimasuk dalam parti PBM waktu itu dipimpin Dr. Mahathir. Dengan alasan untuk memperkukuhkan kedudukan PBM yang cuma mempunyai 13 kursi Parlimen saja. Dan di sinilah Dr. Seri Zahid mengatakan no, no, no. Kata Datuk Hamidah 3 kali. Datuk Zahid mengatakan tidak sama sekali beliau akan membubarkan UMNO. Kerana waktu itu beliau sekadar memangku jawatan sebagai Presiden UMNO yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Najib. Jadi selepas itu, 2 minggu kemudian, sekali lagi, Datuk Khairuddin minta diadakan pertemuan antara Datuk Zahid dengan Dr. Mahathir. Jadi pada mulanya ada persetujuan pada petang. 2 minggu selepas itu. Tapi Datuk Zahid mengatakan dia nak pergi ke Mekah. Jadi kalau nak pergi Mekah ni, biarlah dia nak jumpa pun jumpa pagi. Dr. Mahathir pun setuju. Waktu itu Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, saudara. Dia setuju diadakan sebelah pagi. Dan dalam pertemuan itu, sekali lagi dibincangkan permintaan Dr. Mahathir agar UMNO dibubarkan sebagaimana UMNO yang kita alami ini pernah mengalami diharamkan era Dr. Mahathir. Dan waktu itu Dr. Mahathir minta Datuk Zahid membubarkan UMNO dan membawa ahli-ahli UMNO menyertai parti PBM. Sekali lagi Datuk Zahid mengatakan tidak sama sekali. Jadi tidak ada berbangkit. Ini kenyataan ikhlas oleh Datuk Hamidah Osman yang menyatakan secara berterus terang. Tidak ada perbincangan tentang pertuduhan, mahkamah dan sebagainya. Kerana ketika itu, dia kata tak ada apa-apa pun yang berbangkit. Takkanlah 2 minggu lepas itu Datuk Zahid dah dituduh. Tidak. Jadi, bila mereka mengatakan Datuk Zahid jumpa Dr. Mahathir untuk minta kes ni dilepaskan, tak berlaku. Itu kenyataan ikhlas daripada Datuk Hamidah Osman yang anda boleh lihat dalam media sosial. Carilah dalam itu Datuk Hamidah Osman kenyataannya secara berterus terang. Itu keadaan saudara. Jadi saya melihat dalam suasana hari ini, saudara, politik kita cukup bercelaru sekarang. Amat bercelaru. Dalam parti kita ni saling berantakan. UMNO. Bila kita dengar kenyataan, ahli Parlimen ketereh, dia kata Dr. Mahathir eloklah masuk UMNO. Bagi saya hairan pula, ramai kawan-kawan menghubungi saya. Dia kata siapa dia yang boleh buat keputusan minta Dr. Mahathir menyertai UMNO? Siapa dia? Yang sepatutnya nak bercakap soal kemasukan Muhammad Ali ini adalah Presiden, Timbalan Presiden, mahupun pimpinan di peringkat Majlis Tinggi UMNO. Ini tak ada apa pun berbunyi, tiba-tiba Anwar Musa kata, eloklah Dr. Mahathir bubarkan Parti Pejuang menyertai kembali UMNO. Jadi kenapa? Nak tunjuk apa yang nak digambarkan? Saya tak tahu, kawan-kawan bertanya dengan saya. Boleh tak komen? Saya kata saya tak boleh nak komen. Kerana tidak ada, orang kata tak ada ribut, tak ada angin. Tiba-tiba terkeluar kenyataan begitu. Dan tidak ada keperluan. Setelah Dr. Mahathir menyerang UMNO, dia dah kata dia nak menjalankan UMNO. Dia memang nak mengkuburkan UMNO. Nak buat apa? Nak bawa masuk dia dalam UMNO.
Apakah mereka nak bernaung pula dengan Dr. Mahathir dan sebagainya. Dan ahli-ahli UMNO tak akan menerima kehadiran Dr. Mahathir. Itu jelas saja. Dan sebab itu saya katakan, nampak dalam UMNO sekarang ni sudah wujud perbalahan di kalangan parasit politik. Orang ni tuduh orang ni, orang ni tuduh orang ni. Dan akan berakhir dengan saman menyaman. Ini tidak menggambarkan parti UMNO ini stabil dari segi politiknya. Sedangkan agak berbeza kita waktu kita kalah dulu. Waktu UMNO kalah, kita jadi pembangkang, semua tenang saja. Tak ada masalah. Kita menyantuni semua sama kalangan ahli. Ahli-ahli peringkat akar rombi pun tak ada yang resah. Tak apalah, dah kalah-kalah lah. Kita bangkit. Itu kehendak ahli dan berusaha. Kita mengadakan mesyuarat. Macam mana saya katakan, tidak ada satu cawangan pun yang dibubarkan. Ahli-ahli menerima dengan tenang. Itu waktu kita tidak ada kuasa. Waktu UMNO jadi pembangkang. Tapi sekarang ini, bila dah dapat sikit jawatan, ia bermula daripada waktu selepas saja langkah Sheraton, apabila Tan Sri Muhyiddin mewujudkan scheme of thing, maka menyokong beliau jadi Perdana Menteri dan diterima beberapa orang ahli Parlimen UMNO menyertai Kabinet Tan Sri Muhyiddin. Waktu itu dah mula nampak belangnya. Parasit-parasit ini yang dulu selama ni duduk dalam gua, timbul balik. Kerana saat itu UMNO sudah pun mantap. Berikutan pula dengan banyak pilihan kecil kita dah menang. Jadi barulah mereka ini yang menunjukkan diri untuk mencari tempat. Setelah melihat ada cahaya di hujung terowong. Dan mereka mula hadir di rumah UMNO, mula membuat onar, menjadi parasit yang mula untuk saling jatuh-menjatuh. Tak pasal-pasal. Tiba-tiba UMNO dirasuk oleh satu suasana yang tidak menentu. Kerana mereka ini berebut jawatan saudara. Itu yang saya katakan bahawa mereka ini seolah parasit yang berada di rumah UMNO. Dan saya melihat sudah ada dendam sama sendiri yang kini semakin memuncak. Malahan budaya scheme of thing semakin menjadi amalan tanpa sekatan. Scheme of thing ni kalau kamu sokong aku sebagai pemimpin, kalau kamu sokong aku jadi wakil rakyat, ini yang kamu dapat. Sebenarnya ini adalah amalan rasuah. Scheme of thing adalah rasuah politik, saudara. Dan saya tengok sebenarnya, saya nak tegur sikit lah Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Kabarnya, saya ingat elok dihentikan perbuatan tersebut. Yang Amat Perdana Menteri, jangan kita ikut contoh yang dibuat oleh Dr. Tan Sri Muhyiddin, scheme of thing. Kerana dikabarkan bahawa Perdana Menteri akan berada di New York dan juga Washington untuk menghadiri persidangan UNGA, United Nations Group. Saudara. Dan kabarnya mungkin Perdana Menteri akan berucap. Jadi Perdana Menteri pergilah, tak ada masalah. Cuma dari saat negara dalam keadaan kedudukan ekonomi yang tak menentu, tiba-tiba dikabarkan bahawa terdapat berapa orang? 10 orang katanya. Yang Amat Perdana Menteri membawa rombongan. Apakah ini merupakan scheme of thing? Kabarnya daripada Kuala Lumpur, pergi ke London, pergi ke New York dan Washington. Kemudian balik nanti daripada New York, pergi ke London, daripada London, pergi ke buat umrah di Mekah, baru balik ke Kuala Lumpur. Apakah ini scheme of thing? Saya haraplah Yang Amat Perdana Menteri fikir balik. Tak terlewat untuk beliau membatalkan hasrat nak bawa rombongan begitu. Sebab bila bawa rombongan, rakyat akan bertanya, dari mana datang tambang itu? Apakah biaya perjalanan mereka itu ditanggung oleh kerajaan? Ini masalah yang perlu dipikirkan. Saya pergi duduk di London, bagaimana belanja hotelnya, makan minumnya, perjalanan pesawat terbang. Kalau mereka itu menteri dan sebagainya, tetamu Perdana Menteri mungkin naik pesawat first class ataupun mungkin menggunakan jet negara yang dikhaskan untuk Perdana Menteri. Sepengetahuan saya, jet untuk Perdana Menteri ini tak bolehlah ramai-ramai orang naik. Kalau saudara lihat macam Presiden Amerika, dia adalah American One pesawat terbangnya. Dia presiden dengan isteri. Paling-paling pun ada keluarganya. Itu saja. Ini naik 10 orang. Kabarnya lah, antara tetamu yang akan dibawa pergi ke New York nanti, iaitu naib Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kemudian, turut diundang menyertai rombongan, iaitu Datuk Seri Haji Ahmad bin Haji Maslan, Ahli Parlimen Pontian.
selaku Setiausaha Agung UMNO. Begitu juga dengan Ketua Perhubungan UMNO Pahang, Datuk Seri Haji Wan Rosdi. 3. Keempat, Datuk Seri Aziz Rahim, Ahli Parlimen Baling. Beliau sepatutnya menghadiri perbicaraan di mahkamah. Apakah nanti dia bagi alasan kerana nak menyertai rombongan Perdana Menteri, maka kes ditangguhkan lagi. Mungkin. Kemudian, Ketua Perhubungan UMNO Melaka, itu Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Samping itu, turut dibawa adalah Ahli Parlimen Cameron Highland, iaitu yang berhormat Datuk Ramli Makno. Yang ke-8, Ketua UMNO bahagian Tanjung Piai, Datuk Jafridin Atan. Ke-9, Ahli Parlimen Rompin, Datuk Seri Hassan Arifin. Dan ke-10, Yang Berhormat Senator Datuk Wira Osman Aziz, iaitu Timbalan Pengurusi UMNO Kedah, yang juga merupakan pengurusi Marakop. Saya melihat kalau dalam keadaan negara yang sebegini, Yang Berhormat, secara peribadi saya kata eloklah dihentikan. Jangan kita bermewah-mewah, bawa rombongan ramai-ramai. Seandainya mereka nak pergi dengan belanja sendiri pun, saya tak nampak apa keperluannya. Apa keberuntungan untuk negara apabila 10 orang mengikuti rombongan Yang Amat Perdana Menteri pergi ke New York. Keadaan begitu saya rasalah, saya tak tahulah, tapi orang mengatakan inilah antaranya, kata orang, saya tak mengatakan tujuannya untuk mendapat sokongan. Saya tak nampak bawa mereka ini akan mendapat sokongan. It's not the way, bukan cara begitu. UMNO ni lain. Walaupun ditabur duit ke, pangkat ke, bila sampai masanya dia tak setuju juga. Lihatlah apa berlaku. Waktu Tan Sri Muhyiddin mewujudkan scheme of thing, lantik Datuk Dr. Samsul Nasarah sebagai menteri, dilantik Datuk Jazlan, Ketua Perhubungan UMNO Kelantan sebagai timbalan menteri. Bila sampai waktunya kita tarik sokongan. Jadi tak perlulah Yang Amat Berhormat memikirkan untuk bawa dia orang ni untuk apa. Persoalan saya sekarang ni, mereka berada di New York. Mereka pergi ke London, dengar ceritanya lah. Nak pergi ke New York tu untuk apa? Kalau sekadar untuk mengetahui, mendengar ucapan Yang Amat Perdana Menteri, bolehlah buat secara live streaming. Kaki tangan pejabat Perdana Menteri ada, Kementerian Luar ada. Jadi saya nampak kalau ramai datang 10 orang ni, bukan sikit, brother. Boleh mencapai jutaan ringgit. Wang negara dibelanjakan. Inilah kita merasakan. Jadi saudara Azbun Long dia kata PM dah beli orang. Tak, saya tak nampak benda begitu. Tetapi ini menimbulkan persepsi bahawa Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri berusaha untuk mencari pengaruh di kalangan pemimpin-pemimpin politik. Apa nak carinya? Beliau dah jadi Perdana Menteri. Beliau dah jadi naib presiden. Bagi saya tak ada keperluan. Saya haraplah, secara peribadi, sebagai seorang sahabat, saya fikir eloklah dibatalkan hasrat tersebut. Nak pergilah secara diam-diam. Tapi ini tidak ada kenyataan bahawa saya nampak senarai tetamu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk lawatan kerja dan unggah di New York. Cukup-cukuplah. Negara tengah susah. Duit kita against US dollar pun sekarang ni RM4.50. Kalau kita berbelanja untuk hotel, contoh, kalau dah sewa hotel tu katalah $200, retinya $900 sehari. Berapa hari dari situ? Kalau 10 orang, dah RM9,000. Itu untuk hotel. Kalau duduk 10 hari atau 3 hari. Jadi wang ni datang dari mana? Belanja dari mana? Saya harap juga agar pejabat Yang Berhormat Perdana Menteri dapat memberi kenyataan. Kalau betul-betul mereka pergi ni dengan wang mereka sendiri, kita tak banyak kisah. Bahawa semua yang pergi itu menggunakan wang poket sendiri. Dan sekadar mengikuti rombongan. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau menggunakan wang negara, di saat negara tengah susah, di saat rakyat tengah susah, inilah akhirnya orang melihat keadaan rakyat susah, pemimpin bermewah-mewahan, pergi ke New York, pergi ke London. Ini mengundang kepedihan yang teramat di hati rakyat. Saya secara peribadi, sekali lagi saya mohon, agar dalam keadaan begini janganlah, cukup-cukup dah.
kita sepatutnya kita berhadapan dengan politik yang lebih matang. Nak sokong hanya kerana kekuatan kita, hanya kerana kebijakan kita dan pengaruh kita. Kalau tak ada pengaruh, tak apalah. Terimalah hakikat. Kalau kita nak membeli sokongan, ini yang rosak. Kerana saya teringat pesan baginda Rasulullah SAW, apabila kamu mengizinkan seseorang itu membeli jawatan, maka kamu tunggulah kerosakan yang akan dilakukan. Ini kekhawatiran saya. Jadi, okey, Yang Muhammad Perdana Menteri perlu berada di New York. Okey, naik pesawat, kita ada jet. Dengan 3-4 orang kaki tangannya. Dan Kementerian Luar dah ada. Kita ada Menteri Luar. Timbalan Menteri Luar ada. Pegawai-pegawai kedutaan kita di New York dah ada. Untuk membantu beliau. Jadi sampai di New York nanti mereka akan sambut. Kalau ada majlis dan sebagainya. Kurangkan. Kenapa kita mesti membawa ramai rombongan? Ini persoalannya. Dan saya melihat yang pergi ni semua orang UMNO. Kalau betul nak menyantuni, bawalah juga ahli PAS yang ada dalam gabungan Kerajaan Keluarga Malaysia. Bawalah juga ahli parlimen daripada parti PBM. Jadi artinya sekarang ni nampak berceramuk lah. Apakah Yang Muhammad Perdana Menteri menumpukan hanya untuk UMNO? Sebab itu anda tidak boleh nak marah kalau orang membuat persepsi bahawa anda sedang berusaha untuk melakukan scheme of thing kerana nak cari pengaruh. Itu keadaan saya. Saya haraplah agar Yang Muhammad Perdana Menteri fikirkanlah kenyataan saya ini, saudara. Dan, saudara, dalam keadaan begitu, saya juga melihat kecelaruan dalam politik. Kerana saya melihat juga, ini bukan, tadi UMNO, saudara. UMNO dengan parasitnya. Dalam PAS juga rupanya sekarang ni bercelaru. Kerana peringkat ahli akar umbi mereka menyalahkan pimpinan di atas. Sehingga berkecainya Muafakat Nasional. Mereka terasa sia-sianya air mata yang ditaburkan. Air mata yang tumpah saat kita menandatangani piagam Muafakat Nasional. Ahli-ahli peringkat akar umbi masih tak lupa bagaimana mereka bersyukur. Wujudnya perpaduan bangsa. Tapi akhirnya terjebak dalam masalah berkecai Muafakat Nasional. Ini yang berlaku. Tapi kabarnya lah yang saya dengar, orang-orang pimpinan Publika, orang ini pimpin PAS yang berada di Publika sedang akan diserang oleh ahli akar umbi kerana mereka menyalahkan yang kumpulan Publika inilah yang merosakkan hubungan antara UMNO dan PAS. Sebenarnya terdengar pula di kalangan ahli parlimen dari Parti Perubumi Bersatu. Katanya bahawa mereka merasakan bahawa PAS tidak banyak membantu mereka untuk memenangi kerusi yang dimiliki oleh mereka. Ini terdiri daripada kalangan mereka yang jadi katak-katak ni. Bahawa setelah mereka buat kajian, bahawa ahli-ahli parlimen yang bergelar menteri dan sebagainya, mereka tidak yakin bahawa PAS boleh membantu mereka untuk menang dalam pilihan yang akan datang. Jadi kesan daripada itu mula renggang. Sebab perjanjian yang bukan didasarkan dengan keikhlasan. Perjanjian kerana ada kepentingan tertentu, saudara. Saudara lihat sendiri. Malahan, sudah ada usaha-usaha PAS yang mula menyepi diri. Dan seolah mereka nak mengalihkan perhatian pada parti lain. Sebab itu, sebagaimana dilaporkan oleh Berita Harian hari ini, saudara. Tan Sri Muhyiddin katanya malam ini ada mesyuarat di antara pimpinan tertinggi Perikatan Nasional. Jadi Tan Sri Muhyiddin sekarang ni dia kata dia akan menuntut penjelasan daripada pimpinan PAS berhubung keputusan dan tindakan parti itu untuk meneruskan kerjasama serta mengadakan rundingan tidak rasmi dengan UMNO. Ini keadaan saya. Jadi dia kata tindakan pimpinan PAS menjalin rundingan dengan UMNO mengenai kerjasama dalam PRU 15 ini tidak dimaklumkan kepada Perikatan Nasional. Sudah ada saling cemburu-mencemburui. Sudah ada suasana curiga-mencurigai antara pimpinan UMNO, pimpinan PAS dan pimpinan Perikatan Nasional. Sebab itu saya kata tadi, keadaan suasana bercelaru habis. Ya, saudara. Dan dalam keadaan begini, saya melihat bahawa PAS sendiri pun sudah hilang keyakinan bahawa gandingan mereka dengan Parti Peribumi dalam Perikatan Nasional tidak membawa advantage ataupun kelebihan kepada parti itu untuk mempertahankan 18 kursi. Kali ini mereka juga merasakan bahawa Parti Amanah sudah mula
bergerak ke hadapan. Besar kemungkinan, saya juga dapatan saya, bahawa PAS bakal kehilangan antara 7 ke 9 kursi yang diwakili. Sekarang dia ada 18 kursi. Besar kemungkinan mereka cuma tinggal dalam 10 kursi saja lagi. Ataupun 11 kursi. Sementara yang lain itu besar kemungkinan kedudukannya akan diambil oleh Amanah. Sebab Amanah sekarang ni sedang terus bergerak, terutama di Kelantan dan di Terengganu. Sebab itu saya mendengar bahawa UMNO di Kelantan juga, dia tak bertanding semua kursi, 14 kursi seat. UMNO cuma bertanding sekitar dalam 9 kursi parlimen saja. Mana 5 kursi lagi itu besar kemungkinan Amanah akan bertanding. Besar kemungkinan. Dalam keadaan begini, PAS juga sudah mula kepanasan. Sebab sekarang ni Amanah dilihat semakin mantap situasinya, kerana mereka juga, walaupun dia itu hari dapat lebih kurang dalam 11 kursi, dalam PRU 14 yang lalu, tapi mereka lebih yakin untuk masa akan datang sebab mereka ada fixed deposit. Pengundi-pengundi yang bersimpati dengan DAP akan bersama dengan Amanah. Ini kena fikir dengan jelas saya. Kita bila bercakap soal politik ini, kita kena pemikiran terbuka. Jangan kita nak marah. Semua orang boleh buat macam-macam usaha. Tetapi saya merasakan Amanah pengantungan pada DAP itu kuat. Jadi pengundi-pengundi, bukan Melayu ni, mereka masih lagi akur ke mana halu arah panduan yang akan ditentukan oleh parti DAP. Di situlah Amanah akan mengautnya. Ini keadaan saya. Now, kemudian selain daripada itu, keadilan pula. Memanglah dalam keadilan kita lihat macam-macam, tetapi ramai juga melihat berlaku hakisan. Kesan daripada lontaran isu-isu yang dibawa oleh Rafizi tidak begitu mencangkup soal kepentingan rakyat yang sekarang ini terjebak dalam kehidupan yang sukar. Rakyat dah tak nak fikir soal isu. You boleh lontarkan isu apa saja. Kerana kita dah tengok. Kebejatan di mahkamah. Lepas satu. Lalah kali rakyat akan merasakan, apa ni tak habis-habis ni. Tak habis-habis lagi. Yang kami nak tahu, kalaulah Parti Keadilan diberi kesempatan untuk mentadbir negara, apa you nak buat pada kami? Apa yang boleh dijanjikan? Memang kita tak mahu bulan dan bintang. Tapi sekurang-kurangnya, bagaimana kedudukan ekonomi, macam mana nak tangani. Ini keadaan. Sebab itu sekarang ini, kabarnya mereka juga di kalangan ahli-ahli Amanah ni, ada yang tak kemah besar, ada yang tak mau kemah besar. Kalaulah Keadilan duduk di bawah kemah besar bersama dengan DAP, mereka khawatir pengundi-pengundi Melayu akan lari daripada Amanah, daripada Keadilan. Amanah dah jelas, tak ada masalah sebab mereka bergantung kepada pengundi-pengundi di kalangan bukan Melayu. Bagi yang Melayu ni, mereka yang anti PAS. Itu yang Amanah rasa dia boleh menang, menggantikan tempat PAS. Tetapi bagi Keadilan macam mana? Ini saya lihat. Tadi saya sempat berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali, dia kata dia risau melihat seandainya